Hai, bertemu lagi kita dalam topik yang seterusnya, ungkapan algebra matematik tingkat 1. Jangan lupa subscribe Cikgu 5.1 pemboleh ubah dan ungkapan algebra. Ungkapan algebra merujuk kepada dua perkara, iaitu yang pertama nombor yang merujuk kepada bilangan yang ada nilai, yang kedua gabungan iaitu pemboleh ubah yang merujuk kepada bilangan yang tidak diketahui, biasanya diwakili oleh P, Q, X, Y, Z macam itulah. Okey, kita tengok situasi yang pertama. Kalaulah kita ada sebuah beg yang mengandungi X blok kayu, jadi kita tuliskan dia dalam bentuk ungkapan algebra X. Kalau 3 blok kayu dimasukkan ke dalam beg tu ada X. Jadi 3 blok tu ditambahkan dengan X. X tambah 3. Okey, gitulah situasi dia. Cuba tengok situasi yang lain pula. Okey, situasi dua beg masing-masing mengandungi X blok kayu. Jadi maksudnya kita ada dua beg, 2 kali dengan XX. Sebab satu beg tu ada X. Jadi 2 kali X, jadi 2X. Okey. Bagaimana kita nak menulis sebuah ungkapan algebra dalam sebuah situasi? Hafiz membeli 5 biji apple dengan harga X sen sebiji. Abu pula beli 4 biji oren dengan harga Y sen sebiji. Satu biji apple berharga X sen dan oren 1 biji berharga Y sen. Apple 5 biji, oren 4 biji. Jadi untuk apple kita akan dapat 5X sebab 5 kali dengan X sen. Untuk oren 4 kali dengan Y sen, kita akan dapat 4Y. Jumlah yang mereka perlu bayar dalam ungkapan algebra adalah apple 5X tambah dengan 4Y. Jadi 5X tambah 4Y, iaitu 5 mewakili kepada nombor X dan Y dan mewakili kepada pemboleh ubah. Okey, sesi tutorial. Diberi P bersamaan dengan 5, Q sama dengan 2, R sama dengan negatif 4. Cari nilai bagi setiap ungkapan yang berikut. Okey, kita try pada soalan yang pertama, iaitu yang A dulu. Okey, kita tulis A, iaitu 2P tambah dengan Q. Okey, kita buat macam tu Q. Okey, P bernilai dengan 5. Okey, jadi kita buat 2. Okey, P tu sebenarnya 2 kali P. Jadi P tu dia mesti dalam kurungan. Okey, P 5. Okey, jadi maksudnya 2 darab 5. Sebelah dia tambah, kita turunkan. Tambah bawah dia. Okey. Jadi Q dia berapa tadi? 2. Okey, letak 2. Macam tu je, masukkan nilai dia saja. Jadi berapa nilai dia? 2 kali 5, 10. Tambah dengan nilai 2 sebelah tadi Q. Jadi nilai untuk jawapan A adalah 12. Okey. Settle untuk pertama. Untuk soalan B pula. Okey, kita try B pula. 3 Q tolak 4 R tambah 8. Okey, macam mana kita nak selesaikan? Okey, kita tengok Q dia berapa tadi? Okey, kita tengok, kita tulis balik 3 sebab dia darab dengan Q. Jadi 3 Q tu dalam kurungan, Q tu adalah 2. Okey, tolak dengan 4. R berapa R? Okey, kita buat kurungan sebelah R ni. R dia adalah negatif 4. Tengok balik, tengok soalan atas tu. Okey, tambah dengan 8. Okey, cuba kita tengok 3Q. Q tu adalah 2. Okey, tolak 4. Kita tulis balik. R dia adalah negatif 4. Okey, jadi sini negatif 4. Tambah dengan 8. Okey, soalan dia 8. Okey, jadi yang sini kita perlu ubah Q dengan R sahaja. Masukkan nilai dia. Okey, jadi 3 dengan Q tu adalah darab. 3 kali 2 adalah 6. Okey, kita tengok yang ni pula. Jangan terus tolak 4.
kita kena selesaikan yang darab dahulu. 4 darab dengan 4, 16. Okey, jadi 6 dengan 16 ni sebelah dia apa? Tolak-tolak. Tolak-tolak dia akan jadi tolak darab dengan tolak, dia akan jadi positif. Cikgu dah pernah ajar kan? Okey. Jadi tambah dengan 8. Jadi berapa nilai dia semua tu? Nilai semua ni adalah 30. Okey. Okey, seterusnya kita selesaikan soalan yang C pula. Okey, kita tulis C. 5 darab dengan P tolak R. Dalam kurungan dia P tolak dengan R. Okey. Kita tengok. Nilai P dia berapa? P dia adalah 5. R dia bernilai negatif 4. Okey, kita tulis balik. Okey, 5. P adalah P. Tengok P. P adalah 5. Okey, kita tulis nilai 5P ni. Tolak. Turunkan tolak. R. R berapa? R negatif 4. Negatif 4. Okey, jadi bila dia jadi tolak-tolak macam ni, kita buatkan kurungan dia dulu. Dia nampak beza sikit. Barulah kita tutup kurungan yang betul dia. Okey, lepas tu macam mana kita selesaikan tu dulu. Kita selesaikan dalam kurungan. 5 tolak-tolak, tolak-tolak jadi tambah. Okey, jadi 5 tambah 4. Okey, lepas tu apa kita kena buat? Okey, kita tengok 5 tambah 4 adalah 9. Okey, kita tulis 9. Seterusnya kita akan dapat 9 kali 5 adalah 45. Okey, settle untuk soalan C. Okey, cuba kita soalan D pula. Okey, cuba soalan D. D dia R per 2 tambah dengan 7 Q tolak dengan 3. Okey, tolak dengan 3. Jadi nilai R tu adalah negatif 4. Kita tulis negatif 4 bahagikan dengan 2. Sebab dia 2, bahagi 2. Tambah dengan 7. Q berapa Q? Nilai Q kita tengok Q 2. Jadi 7 ni darab dengan 2. Sebab Q dia adalah 2. Tolak dengan ni, tolak 3. Agak buruk sikit tulisan cikgu, minta maaf. 4 bahagi 2. Kita selesaikan yang depan dulu sebab dia semua tambah tolak kan. Okey. Okey. Kita selesaikan yang bahagi ni. Antara ni boleh dikecilkan. Jadi 4 bahagi 2 sama dengan negatif 2. Negatif 4 bagi 2 jadi negatif 2. Tambah 7 kali dengan 2 adalah 14. Lepas tu kita tengok tolak dengan 3. Apa akan jadi? Tolak tambah 14 tolak 3, tekan kalkulator. Okey, senangnya tolak dengan tambah jadi tolak. 14 tolak 2 jadi 12. 12 tolak 3 akan jadi 9. Jawapan dia 9. Okey, settle untuk soalan bahagian nombor 1. Okey, kelas. Okey, untuk soalan nombor 2 pula, Encik Adnan dan Encik Tan menderma beras kepada mangsa banjir. Encik Adnan menderma 8 kampik beras. Okey, jadi kita tulis kat sini. Kita tulis info apa dia tulis kat sini.
adenan. Kita tulislah adenan. Dia derma 8 kampit beras. 8 kampit beras. Kampit. Okey, adenan dia derma 8 kampit beras. Setiap satunya X kilogram, berjisim X kilogram. Maksudnya setiap satu kampit tu adalah satu kampit bernilai X kilogram. Ada X kilogram. Jadi sekarang Encik Tan pula. Encik Tan menderma 4 kampit beras. 4 kampit beras. Okey, 4 kampit. Setiap satu kampit dia itu setiap satu berjisim Y kilogram. Okey. Satu kampit dia bernilai jisim dia Y kilogram. Jadi dia ada 4 kampit. Jadi adenan akan menghasilkan nilai dia berapa kalau kita tulis dalam bentuk ungkapan dia. Okey, dalam ungkapan algebra tu nombor dan juga pemboleh ubah dia. Okey, pemboleh ubah dia. Okey, kita tengok 8 kampit. Sini ada satu kampit X. Jadi kalau 8 kampit ada berapa X? 8 kali X lah kan. Jadi untuk adenan ada 8X kampit beras. Okey, jadi untuk Tan dia ada 4 darab dengan Y sebab satu kampit Y kilogram. Jadi 4 kali dengan Y. Okey, soalan A dia. Okey, A tuliskan ungkapan bagi jumlah jisim yang diderma oleh mereka. Jumlah jisim maksudnya tambah kedua-dua itulah jumlah kan. Jumlah adenan yang diderma oleh adenan dan jumlah yang diderma oleh Tan. Jadi jumlah yang diderma oleh adenan adalah 8X kilogram tambah dengan, tak payah tulis kilogram tu, tambah dengan Tan. Okey, Tan yang menderma 4Y kilogram. Jadi inilah jawapan dia. Okey. Okey, A dah dapat dalam yang ungkapan kita. Untuk B pula. Okey, tengok B. Jika X sama dengan 5, Y sama dengan 10. Ni kita suruh cari nilai. Hitung jumlah jisim beras yang diderma oleh mereka. Jadi jumlah jisim yang diderma oleh mereka adalah, kita tulis balik nilai jumlah yang mereka derma semua ni. X dia berapa X? 5, masukkan nilai 5 tambah dengan 4Y. Y dia 10. Jadi berapa nilai dia ni? Ini 8 kali 5 40 tambah dengan 40. Jadi menghasilkan berapa semua tu? Jadi jisim beras mereka adalah 80 kilogram. Okey. Dalam bentuk ungkapan kita tak perlu tulis kilogram ke apa sebab dia dah ada pemboleh ubah dia dengan nombor. Jadi begini saja. Tapi kalau bentuk dia penyelesaian masalah ni, kalau dah bagi nilai X atau Y apa, masukkan nilai daripada ungkapan algebra kita ni, kita akan menghasilkan nilai jawapan dia. Okey, inilah jawapan dia. Okey, untuk soalan terakhir, kita tengok Jane dan Kamalesh masing-masing membeli M dan N. Maksudnya Jane dia membeli M, Kamalesh membeli N kad hari raya. Mereka masing-masing beli kad hari raya. Jane beli M kad hari raya, Kamalesh beli N kad raya kepada dengan harga RMP.
Okey, sekeping tu bahaga nilai 1 RMP. Okey, jadi kita buat macam ni dulu. Kita tulis info yang dia bagi dulu. Jane. Okey, masing-masing membeli M. Kita membeli M. Okey. Lepas tu Kamalesh membeli dengan nilai M. Okey. Jadi masing-masing bernilai satu keping adalah RM P. Satu keping bernilai sama je dua-dua ni. Bernilai RMP. Okey. Jadi sekarang tuliskan satu ungkapan bagi beza wang yang dibayar oleh mereka. Jadi kalau kita nak membezakan, contohlah si Jane ni bayar RM20, Kamalesh bayar RM15. Berapa beza antara bayaran mereka? Mestilah kita tolak kan, 20 tolak 15 tadi kan. Okey, jadi benda ni pun sama. Jadi M tolak N ke cikgu? Tak. Okey, kita tengok nilai dia dulu. Okey, sekeping dia RMP. Dia beli dengan bilangan M. Berapa banyak? Tak tahu. Okey, M. Jadi J ni akan menghasilkan M kali dengan RMP. Sebab setiap satunya RMP. Okey, kalau Kamalesh pula N kali dengan RMP. Jadi kalau dalam bentuk ungkapan, kita tak perlu tulis nilai RM ni kilogram ke apa. Jadi kita akan darab terus M darab P. Jadi MP. Jadi yang Kamalesh punya NP. Jadi dia punya apa ni, harga sekeping, harga bilangan yang dibayar oleh Kamalesh adalah NP. Harga yang dibayar oleh Jane adalah MP. Jadi nak beza dia, jadi beza dia KA. Tuliskan dalam bentuk ungkapan kalau beza dia. Jadi kita buat MP tolak dengan NP. Itulah ungkapan dia. Okey. Seterusnya kita tengok soalan B pula. Soalan B, jika M8, N sama dengan 6, P sama dengan 1.5, hitung jumlah bayaran. Okey, jumlah bayaran yang dibayar oleh mereka ni. Okey, jadi kita masukkan nilai. M adalah 8, P dia adalah 1.5, tolak dengan N dia 6, P dia adalah 1.5. Guna balik ungkapan dia ni, beza dia ni. Jadi dia bagi nilai M, dia bagi nilai P. Jadi kita darablah 8 kali 5 adalah 12. Kita dapat tolak dengan 6 kali 1.5 dapat 9. Okey, 12 tolak 9 kita akan dapat nilai 3. Jadi berapa beza bayaran mereka adalah RM12 tolak RM9. Beza dia maksudnya Jane bayar lebih sikit. Okey, sebab dia beli 8 keping. Si Kamalesh pula dia beli 6 keping saja daripada nilai yang dia bagi. N dia bagi 6, M dia bagi 8. Jadi setiap keping 1.5. Fahamkan betul-betul ya. Jadi jawapan dia, beza dia adalah RM RM3. Okey, tahniah. Sekian saja untuk kali ini. Jumpa lagi kita pada topik yang akan datang. Ya, ciao, cincau. Ya. Assalamualaikum.